Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kanat imra'atu Utsman bin Maz'un takhtadibu wa tatayyab fatarakathu fadakhalat alayya faqultu laha amushhidun am mughib faqalat mushhidun kamughib qultu laha ma lak qalat Utsman la yuridu dunya wa la yuridu nisa. Qalat Aisyah fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bidzalik falaqiya Utsman faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Utsman atu'minu bima nu'min? Qala na'am ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uswatun ma laka bina, atau kama qal. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, pada satu hari isteri kepada satu sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu mai jumpa Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang dia kenal isteri Utsman bin Maz'un ataupun nama dia Khawlah. Nama isteri Utsman bin Maz'un ini ialah Khawlah binti Hakim. Aisyah kata setakat yang dia kenal dengan Khawlah, isteri kepada Utsman bin Maz'un ini, dia ni satu orang yang tatayyab. Dia suka segak-segak, suka pakai wangi. Setakat yang dia kenal dengan Khawlah binti Hakim, isteri kepada Utsman bin Maz'un ni, Khawlah ni jenis orang perempuan yang suka pakai segak-segak, suka pakai wangi-wangi. Fatarakathu, tiba-tiba akhir-akhir ini Khawlah ni tak mau dah benda ni semua. Pakai pun sobah-sobah lagu tu aja, wangi-wangi apa pun tak mau dah. Fadakhalat alayya, Aisyah kata Khawlah isteri kepada sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un ini satu hari mai jumpa Aisyah. Faqultu laha, Aisyah kata dekat Khawlah isteri Utsman bin Maz'un ni, dia kata amushhidun am mughib.
Dia kata laki hang ni ada ke tak ada di rumah. Bila perempuan ni mai jumpa dia tanya perempuan ni, dia tanya Khawlah ni, dia kata laki hang ada ke tak ada? Faqalat mushidun kamughib. Jawab Khawlah, isteri Osman bin Maz'un ni, dia kata laki aku yang nama Osman ni, dia ni ada lagu tak ada. Dia ni ada di rumah macam mana tak ada. Tak ada guna ada pun. Qultu laha, Aisyah kata lagi dekat dia, malak. Aisyah kata apa hal sebenarnya ni? Cara jawab tu macam bunyi bebai. Kan? Kalau tak bebai, orang tanya laki hang ada di rumah dah, jawablah ada ke tak ada. Tak dia pergi jawab kata ada pun lagu tak ada. Jawab tu bebai. Jadi bila jawab macam tu, Aisyah tanya balik kepada Khawlah, isteri Osman bin Maz'un ni. Aisyah kata, malaki, apa hal dengan hang ni? Awak aku tanya elok-elok, hang jawab balik macam ni. Apa masalah dengan hang ni? Qalat, kata Khawlah, Osman la yuridu dunya wa la yuridu nisa. Dia kata laki aku Osman ni, dia ni dunia pun tak mau dah, perempuan pun tak mau dah lah ni. Tu jawab dia. Laki aku Osman bin Maz'un ni lah ni, dia ni dah jadi tak peduli dah. Ke dunia pun dia dah tak peduli, bini ada tak ada pun dia dah tak peduli dah. Qalat Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama lepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah. Fa akhbartuhu bidzalik. Aisyah pun bagi report kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, ya Rasulullah, tadi isteri kepada sahabat tuan yang bernama Osman bin Maz'un, isteri dia nama Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim ni tuan-tuan, dia kawan kepada Khadijah binti Khuwailid. Itu dia. Dia ni kawan kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Dia kawan dengan Khadijah. Bahkan kalau baca cerita dia, apabila wafat Khadijah binti Khuwailid, Nabi duduk seorang. Khawlah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, tak mau cari ke ganti? Aku tengok tuan ni nampak susah hati, nampak tuan carilah satu orang ganti. Nabi SAW kata dekat Khawlah ni, Nabi kata, ada ke orang mau kat aku? Nabi tuan-tuan, siapa tak mau ke dia? Jawab Khawlah, ada. Dia kata, aku boleh cari. Nabi tanya balik Khawlah, kalau ada agak-agak siapa? Khawlah kata, aku tengok Aisyah. Aku tengok Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sesuai untuk tuan. Ini cerita Khawlah. Dia sendiri menikah dengan Osman bin Maz'un. Tiba-tiba Osman bin Maz'un mengabaikan dia. Tak peduli ke dia. Sekali kita tengok pasal apa jadi lagu tu. Satu hari bila dia mai jumpa Aisyah radhiyallahu anha, dia mengadu dekat Aisyah. Dia kata, suami aku Osman bin Maz'un ini orang kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni la yuridu dunya. Dunia pun dia tak peduli dah, wala yuridun nisa. Aku bini dia pun dia tak peduli dah. Bila balik Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengadu ke Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, tadi Khawlah binti Hakim mai jumpa Nabi kenal. Pasal apa? Pasal ini sahabat baik Khadijah. Nabi kenal. Pasal apa? Pasal ini orang yang mencadangkan suruh Nabi menikah lagi. Nabi kenal pasal apa? Pasal dia ada jasa. Dia antara orang tengah yang mengatok Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Bila Aisyah bagi tahu, kata Khawlah mai jumpa, mai mengadu perihal laki dia yang tak peduli kepada dunia dan tidak peduli kepada isteri yang ada di rumah. Nabi SAW bila dengar, falaqiya Osman. Nabi pergi jumpa Osman bin Maz'un. Faqala Rasulullah SAW, ya Osman, atu'minu bima nu'minu bih. Bila Nabi jumpa dengan Osman bin Maz'un ini, Nabi kata dekat dia, wahai Osman, adakah kamu beriman dengan apa yang kami beriman dengannya? Nabi SAW tanya Osman ni, Osman, hang beriman tak dengan apa yang kami beriman? Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam beriman kepada aku sebagai Nabi SAW. Hang beriman tak dengan dua benda ni? Qala, jawab Osman bin Maz'un, na'am ya Rasulullah. Oh, Tok Guru mai tanya ni. Nabi SAW ini maha guru. Nabi SAW ni satu orang manusia yang siapa pun nak Nabi mai tegur dia, nak Nabi mai rumah dia, nak Nabi sayang dia. Tiba-tiba Nabi SAW pergi dekat dia, Nabi tanya dia benda ni. Wahai Osman, adakah kamu beriman dengan apa yang kami beriman? Jawab Osman bin Maz'un, na'am ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa uswatun ma laka bina. Nabi kata, kalau macam tu, jadikanlah kami contoh bagi kamu. Nabi kata kat dia, kalau betul hang beriman dengan Allah, kami semua orang Islam beriman dengan Allah. Kalau betul hang pun beriman dengan Allah, kalau semua orang Islam beriman kata aku ni Rasulullah, hang pun kena beriman kata aku ni Rasulullah. Kalau macam tu, jadikanlah aku ni contoh dalam hidup hang. Mafhum cakap Nabi tu ialah Nabi SAW beristeri dan Nabi sangat jaga isteri dia. Nabi SAW satu orang suami yang sangat bertanggungjawab kepada isteri-isteri dia. Hang pun jadilah orang yang sangat bertanggungjawab kepada isteri hang. Nabi SAW tegur sahabat dia Osman bin Maz'un dengan teguran yang sangat hikmah, sangat bijaksana, sangat cerdik, tidak mengguris hati sahabat dia. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan riwayat lain, dia kata Nabi SAW kata dekat dia, fasna kama nasna. Hang buatlah macam mana kami buat. Kalau kami berumah tangga, kami ada isteri, kami jaga isteri, hang pun berumah tangga, hang ada isteri, hang jaga isteri hang elok-elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seperti yang saya sebut dalam kuliah kita yang lepas. Osman bin Maz'un, sekali lagi ayat, insya-Allah kita akan baca sekali lagi ayat cerita yang berkaitan dengan dia ni, dengan Osman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Dia sahabat Nabi. Ni nak cerita dia ni, yang isteri dia komplain pasal dia dekat Aisyah ni. Osman bin Maz'un ini sahabat Nabi. Tuan-tuan kena ingat, bila kata sahabat Nabi ni hebat tuan-tuan. Mereka ini as-sabiqun al-awwalun. Mereka ini orang-orang yang terdahulu daripada kita. Al-awwalun, dan orang-orang yang awal-awal daripada kita dalam menerima Islam. Sewaktu Islam susah, mereka lah yang ada. Mereka lah yang membantu Nabi SAW waktu Islam susah. Mereka ni adalah golongan manusia, adalah kelompok manusia yang ditinggikan darjat mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Osman bin Maz'un ini salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi yang diangkat darjat dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih hebat lagi, Osman bin Maz'un, dia ahli Badar. 313 orang saja yang sanggup berperang dengan Nabi di dalam perang pertama dalam Islam. Dalam bilangan 313 itu dia seorang. Salah seorang daripada ahli Badar.
Golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebut keistimewaan ahli Badar ini. Dia satu orang yang bijak dan pandai. Uthman bin Maz'un ini dia daripada awal dia bijak dan pandai. Daripada sebelum dia masuk Islam, dia tidak pernah sentuh arak. Bukan lepas masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, dia sudah orang baik. Dia tidak pernah sentuh arak. Di ketika orang-orang Arab, orang kaya Arab, anak-anak orang kaya Arab duk minum arak, dia tidak pernah minum seteguk arak pun, seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Uthman bin Maz'un ini adalah satu orang yang berasal daripada anak bangsawan Quraisy Makkah. Bapa dia orang kaya dan orang kenamaan di Makkah. Dia lahir di atas timbunan duit ringgit. Dia anak orang kaya. Yang menjadi kebiasaan anak orang kaya ni membujuk lalu melentang patah. Tapi dia tinggal semua benda tu kerana nak ikut Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang masyhur mengatakan Uthman bin Maz'un orang yang ke-14 masuk Islam. Bayangkan tuan-tuan. Nak jadi as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal-awal bersama dengan Nabi. Di ketika Nabi SAW muncul sebagai Nabi, baca Quran, menyatakan akidah yang sahihah, di ketika majoriti orang bukan sahaja tak ikut, bukan sahaja tolak, bahkan menentang dan nak membinasakan Nabi SAW, dia sudah declare masuk Islam. Riwayat yang masyhur mengatakan dia orang yang ke-14 masuk Islam. Dan apabila dia masuk Islam, dia menjadi satu orang yang sangat fokus dalam ibadah. Dia tinggal sahaja agama syirik dia jadi orang Islam, dia terus jadi satu orang yang sangat fokus dengan agama. Dia jadi satu orang yang sangat mengambil berat tentang amalan-amalan agama. Dia menjadi abid billah, satu orang yang kuat ibadat kepada Allah. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Benda-benda ni menyebabkan dia tak pentingkan dunia. Dan di antara ciri dunia itu ialah perempuan. Dia tidak pentingkan walau isteri dia sendiri. Kerana dia setelah masuk Islam, dia memilih untuk tidak mau kahwin. Tapi Nabi SAW suruh dia kahwin. Kerana Nabi suruh dia kahwin. Tapi ternyata hati dia tak ada di situ. Hati dia ada pada amal ibadah dia. Sehingga kan isteri dia rasa terabai. Dan isteri dia pergi mengadu kepada Aisyah, isteri Nabi SAW. Dia istimewa kerana daripada kalangan orang muhajirin. Muhajirin maksud dia apa? Orang yang hijrah daripada Makkah ke Madinah. Dia sebelum tu hijrah Habsyah dia dah pergi dah. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, ada sekumpulan sahabat Nabi hijrah ke Habsyah. Dia ada dalam kumpulan itu. Ni yang kata Uthman bin Maz'un. Dia apapun kalau berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan perintah Allah dan Nabi SAW, dia dulu. Bila sebut kata Nabi suruh hijrah ke Habsyah kerana Nabi tak tahan tengok sahabat-sahabat dia duk kena zalim, dia masuk dalam kumpulan hijrah ke Habsyah. Masa dia ada di Habsyah ni, sampai satu khabar kepada mereka, kata musyrikin Makkah sudah mula terima Islam. Uthman bin Maz'un dengar, dia percaya cerita tu, dia balik. Bila dia balik, ternyata itu berita palsu. Bila dia sampai, tengok-tengok orang Islam yang ada di Mekah duk kena zalim dengan cukup punya teruk. Tapi oleh kerana dia anak kepada satu bangsawan Quraisy, orang takut kat dia. Bukan takut dia, takut dekat bapa dia. Dan lebih-lebih lagi Al-Mughirah bin Syu'bah, satu orang kaya, orang besar, mengisytiharkan, kata dia ambil
Osman bin Maz'un sebagai orang yang di bawah perlindungan dia. Al-Walid bin Mughirah bin Syu'bah ambil dia, declare di depan Kaabah, isytihar di depan Kaabah, kata Osman bin Maz'un, dia ada di bawah aku punya protection. Aku jaga Osman bin Maz'un. Siapa yang cuba jentik Osman bin Maz'un, bermakna orang itu mengisytiharkan perang dengan aku. Apabila Al-Walid bin Mughirah kata macam tu, semua orang step ke belakang. Tak ada siapa berani sentuh dia. Osman bin Maz'un jadi satu orang yang untouchable person. Orang putih kata. Orang tak berani nak sentuh dia. Pasal dia nampak godfather dia. Tapi dia sendiri tak boleh tahan apabila dia tengok sahabat-sahabat dia yang Islam duk kena zalim, walaupun dia tak kena, dia tak boleh tahan. Dia pergi jumpa Al-Walid bin Mughirah. Dia kata, saya tak boleh tengok kawan-kawan saya kena zalim. Al-Walid kata dekat dia, kalau hang tak boleh tengok, hang nak buat apa? Dia kata, aku tak mau keistimewaan ni semua. Aku tak mau hang protect aku. Orang tak boleh buat apa kat aku. Biar aku jadi macam sahabat-sahabat aku. Al-Walid kata dekat dia, tuan-tuan tahu Al-Walid ni siapa? Bapa kepada Khalid Al-Walid. Kadang-kadang orang kenal anak, orang tak kenal pak dia. Dia bapa kepada Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid pun bukan masuk Islam awal. Dia dah masuk perang apa tu baru dia masuk Islam. Al-Walid kata, okey, tak ada masalah. Kalau hang tak mau, aku lindung hang, aku bagi jaminan keselamatan dekat hang. Hang boleh keluar daripada jaminan aku. Cuma aku minta satu. Hang pi tepi Kaabah, hang buat pengumuman. Macam mana aku aku jaga hang di tepi Kaabah, hang pi tepi Kaabah. Bagi tahu kata, start from now, aku tak nak sangkut dengan Al-Walid bin Mughirah. Hang pi buat, dia kata. Dia buat dah tuan-tuan. Dia buat. Yang kata Osman bin Maz'un, dia pergi berdiri di tepi Kaabah, dia beritahu, ya ma'asyaral Arab, wahai orang Arab semua, aku nak beritahu, start daripada lah ni, aku tidak ada siapa lagi jaga aku. Cari penyakit. Kebetulan ada satu penyair tengah duduk bersyair di tepi Kaabah tu, bubuh dia sebiji. Itu biji pertama dia kena, lebam mata sebelah. Kata penyair ni, dia kata, aku sama duk geram kat hang lama dah. Tapi oleh kerana Al-Walid duk protect hang, aku tak boleh. Hari ni hang isytihar, kata hang tak duduk lagi di bawah protection dia, tu panggung hang. Dia kata. Apa kata Osman bin Maz'un? Dia kata, aku tak kisah. Kalau aku kena 2 biji, lagi aku seronok. Ini dalam riwayat, bukan saya tambah lah. Dalam riwayat. Dia kata, kalau aku kena 2 biji, lagi aku seronok. Pasal apa? Hak kena ni saksi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku kena ni kerana aku mempertahankan Allah dan Rasul. Tuan-tuan, ini Osman bin Maz'un. Tadi kita baca cerita, bini dia tak puas hati dengan dia. Rupanya dia orang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hebatnya dia ni. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Osman bin Maz'un wa huwa mayyit hatta ra'aitu ad-dumu' tasilu ala wajhihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam cium Osman bin Maz'un ketika hari dia meninggal dunia. Nabi pergi ziarah dia. Nabi sampai, Nabi buka kain yang tutup muka dia, Nabi cium baina ainai, di antara 2 mata. Nabi cium di sini. Kata Aisyah, hatta ra'aitu ad-dumu' tasilu ala wajhi, sehingga kan aku dapat melihat jelas air mata Nabi meleleh jatuh di pipi. Mati Osman bin Maz'un ini, Nabi sangat berduka cita. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia orang hebat, orang istimewa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi ziarah dia, Nabi cium, Nabi kucup di antara 2 mata dia, dan kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tengok air mata Nabi meleleh jatuh di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah orang Muhajirin yang pertama dikebumikan di Baqi' Al-Gharqad.
Tapi Madinah hari ini, kawasan perkuburan besar Madinah, dia panggil perkuburan Baqi'. Dia orang yang pertama daripada kalangan muhajirin. Orang Ansar ada yang masuk di situ. Tapi kalangan muhajirin yang sama-sama hijrah daripada Mekah mai ke Madinah ni, dia orang pertama yang mati dan dikebumikan di Baqi' Al-Gharqad. Ada pula riwayat mai kot tepi pula cerita, apabila selesai dikebumikan dia ni, Nabi SAW perintahkan supaya ambil seketui batu. Ambil batu bulat, pergi letak seketui. Batu bulat, pergi letak di atas kubur Osman bin Maz'un. Nabi kata supaya aku kenal kuburnya. Dalam riwayat tu pula kata apa? Bila sahabat nak pergi ambil batu tu, tak boleh angkat batu tu. Nak angkat pergi letak tu, tak boleh. Batu tu berat. Nabi sendiri pergi ambil. Nabi letak di kubur dia. Istimewa Osman bin Maz'un ini. Sampai begini sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu an. Kata dia, lamma mata Osman bin Maz'un, qalat imra'atuh, hani'an laka ya ibn Maz'un bil jannah. Qala fanazara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazrata ghadab. Faqala laha ma yudrik, fawallahi inni la Rasulullah wa ma adri ma yuf'alu bi wala bih. Qalat ya Rasulullah farisuk wa sahibuk. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك لعثمان وكان من خيارهم حتى ماتت رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مزعون. قال وبكت النساء فجعل عمر يضربهن بصوته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر دعهن يبكين وإياكن ونعيق الشيطان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما يكن من القلب والعين فمن الله والرحمة ومهما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه وتبكي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عين فاطمة بثوبه rahmatan laha atau kama qal. Hadis riwayat Ahmad dengan isnad yang sahih daripada Ibni Abbas radhiyallahu an. Kata dia, apabila meninggal Osman bin Maz'un ini, tadi kita cerita Nabi pergi ziarah, Nabi kucuk dari dia, Nabi menangis. Dalam hadis yang lain pula dia kata lamma mata Osman bin Maz'un, apabila mati Osman bin Maz'un, qalat imra'atuh, isteri dia yang kata Khawlah binti Hakim tadi ni kata, hani'an laka ya ibn Maz'un bil jannah. Bini dia ni yang tadi pergi jumpa Aisyah, pergi komplain kata Osman ni tak mau dunia, tak peduli kat aku ni. Apabila mati laki dia, dia kata depan Nabi, Khawlah isteri dia kata hani'an laka ya ibn Maz'un bil jannah. Dia kata tenanglah engkau wahai Osman bin Maz'un di dalam syurga. Kan wala ni duk sebut apa? RIP. Apa yang duk tulis dulu? RIP apa?
Rest in peace. Inilah maksud dia ni. Hani'an laka ya ibn Maz'un. Rest in peace. Berehatlah dalam tenang di syurga. Timbul hari tu ni isu ni. Bolehkah Karpal Singh mati kita pergi kata lagu tu? Pergi sebut nama dia pula. Boleh tak? Boleh orang bukan Islam. Boleh ke tak? Boleh orang bukan Islam mati, kita pergi sebut dekat keluarga dia, sebut dekat mayat tu di depan keluarga dia, RIP, rest in peace. Boleh tak? Boleh. Kita hantar satu jambangan bunga, tulis di jambangan bunga tu rest in peace. Boleh tak? Boleh? Tak boleh kalau sekiranya dia kafir. Boleh tak? Boleh kalau kita nak kata dekat orang Islam yang meninggal? Boleh, tak ada masalah. Kita doa mudah-mudahan dia tenang di syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila Uthman bin Maz'un meninggal dunia, isteri dia pergi kata, Nabi dengar, hani'an laka ya ibn Maz'un bil jannah. Tenanglah engkau wahai Uthman bin Maz'un di dalam syurga. Qala, kata Ibnu Abbas yang ada sama di situ, fa nazara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazrata ghadab. Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih tengok bini dia dengan pandangan marah. Nazrata ghadab. Nabi beralih tengok dekat bini dia yang kata rest in peace tadi ni. Nabi beralih tengok dekat dia dengan pandangan ghadab, dengan pandangan marah. Faqala laha, Nabi SAW kata dekat bini Uthman bin Maz'un kepada Khawlah ini, Nabi kata, ma yudrik, fa wallahi inni la rasulullah wa ma adri ma yuf'alu bi wala bih. Ni beralih dekat bini dia, Nabi SAW beralih dekat bini dia dengan pandangan marah. Nabi kata dekat dia, macam mana hang boleh tahu kata dia ni akan duduk dalam syurga dengan tenang? Fa wallahi, Nabi kata demi Allah, inni la rasulullah. Nabi kata demi Allah, aku ni Nabi, aku ni Rasulullah, wa ma adri ma yuf'alu bi, dan sedangkan aku pun tak tahu apa yang Tuhan akan buat dekat aku apabila aku wafat. Dalam riwayat lain kata wala bih, dan juga aku pun tak tahu apa Tuhan nak buat dengan Uthman bin Maz'un ini. Nabi kata macam tu kat isteri dia. Hang kata laki hang confirm akan masuk syurga. Macam mana hang boleh kata lagu tu? Aku ni Rasulullah. Nabi kata, aku pun tak tahu kesudahan aku nak pergi ke mana. Aku lagi tak tahu apa nak jadi kepada Uthman bin Maz'un ini. Qalat, kata isteri dia, Khawlah binti Hakim ini, dia kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, farisuk wa sahibuk. Isteri dia mempertahankan apa yang dia kata. Dia kata kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, farisuk, suami aku Uthman bin Maz'un ini adalah penunggang kuda engkau di dalam peperangan. Faris, penunggang kuda. Farsun maksudnya kuda. Faris, penunggang kuda. Khawlah kata dekat Nabi, farisuk, suami aku yang mati ini penunggang kuda tuan di dalam peperangan. Wasahibuk, dan suami aku yang meninggal ini adalah sahabat tuan. Fashtadda dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina dhalik li Uthman. Apabila isteri dia kata lagu tu, sahabat-sahabat ada sama di situ pada masa tu, rasa di hati, terasa di hati. Pasal apa? Pasal apa yang isteri dia kata tu betul. Memang Uthman bin Maz'un semasa hayat dia, semasa hidup dia, dia penunggang kuda di dalam perang sabilillah. Apa yang isteri dia kata tu betul. Uthman bin Maz'un selama hidup dia, dia sahabat baik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila isteri dia kata macam tu, sahabat ada dengar ni, touch, terasa tersentuh di hati.
Wa kana min khiyarihim. Pasal apa? Pasal sememangnya Osman bin Maz'un ini daripada kalangan khiyarihim, orang baik-baik di kalangan mereka. Sahabat-sahabat kenal tuan-tuan. Dia sebut satu nama, dia tahu ini memang orang baik. Kita lah, kita kawan-kawan, kita duduk kawan ramai ni. Apabila satu orang kawan kita yang memang bagus, dia meninggal dunia, tuan-tuan pergi di hari kematian dia di rumah dia, tuan-tuan dengar semua hak mai tu cakap apa? Baguslah dia ni, baguslah dia ni. Pasal apa? Pasal bagus sungguh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita boleh duduk dalam kumpulan itu, hari kita meninggal, orang puji kita. Pasal apa? Kata Imam Nawawi, pujian daripada orang ramai itu terhasil daripada ilham yang Allah campakkan ke dalam hati orang tu. Bila kita meninggal, orang puji kita, orang kata bagus dia ni, bagus dia ni. Nak boleh ke orang kata bagus itu, Allah yang campakkan dalam hati orang. Maka orang kata Osman bin Maz'un bagus sungguh. Daripada belum masuk Islam, bagus dah. Bila masuk Islam, dia sangat bagus. Osman bin Maz'un bila mai panggilan perang, dia atas kuda di dalam jihad fi sabilillah. Dia sahabat baik Nabi, tak pernah dia sekali dengan Nabi, melainkan apa Nabi kata, sami'na wa ata'na. Dia duduk dalam kumpulan yang kata kami dengar dan kami taat. Bukan isteri dia adalah orang yang paling kenal dia. Kita lah tuan, kita ni, isteri kita kenal kita, paling kenal kita. Kita keluar rumah, kita main masjid, kita boleh tunjuk kita ni macam mana ke. Di rumah tahu lah. Bini tengok kita duk bercakap dengan kawan-kawan ni, buat tertib sopan ni, ish, dia kata apa lebay ni dia. Pasal apa dia kata lagu tu? Pasal dia kenal kita. Berlakon dia kata. Dia abang kat anak pula, dia kata tengok pang. Dia kata, tu banyak makna tu. Kan? Dia kata kat anak sulung kita ni, dia kata tengok pang. Tu banyak tafsiran tu. Tapi kalau kita baik sungguh, kalau kita baik sungguh, bukan kita berpura-pura, bukan kita berlakon, bukan kita buat-buat, kita baik sungguh kerana Allah, hati bini akan kata apa? Dia kata, abang berehatlah di syurga sana. Pasal apa? Dia mengakui baik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat-sahabat ni bila isteri dia kata lagu tu, dia pertahankan Osman bin Maz'un depan Nabi. Dia kata dia adalah penunggang kuda Tuhan dan dia adalah sahabat Tuhan. Sahabat-sahabat terasa apa yang bini dia kata tu, pasal memang dia kenal dia pun dia baik sungguh. Wa kana min khiyarihim, pasal adalah Osman bin Maz'un ini memang orang baik dalam kalangan mereka. Hatta matat Ruqayyah ibnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, bukti kata dia ni baik sungguh ni, Osman bin Maz'un ni baik sungguh ni. Apa dia? Lagi satu bukti. Pada hari kewafatan Ruqayyah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah ni kahwin dengan siapa tuan-tuan? Sayyidina Osman bin Affan. Ruqayyah anak Nabi kahwin dengan Sayyidina Osman bin Affan. Pada hari wafat Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ilhaqi bi salafina al-khair Osman bin Maz'un. Dalam tafsiran dia beritahu dua. Satu kata ketika anak Nabi Ruqayyah ni nak bercerai nyawa ni. Satu lagi kata selepas sebaik-baik sahaja bercerai nyawa. Nabi kata benda ni. Nabi kata ilhaqi bi salafinal khair Osman bin Maz'un. Nabi kata pilah. Nabi kata dekat anak dia Ruqayyah yang nak meninggal ni. Nabi kata pilah. Pergi berjumpa dengan pendahulu kita yang sangat baik,
yaitu Uthman bin Maz'un. Itu endorsement, pengesahan daripada Nabi SAW akan kebaikan Uthman bin Maz'un. Nabi kata dekat depan mayat anak dia, Nabi kata, pilah. Tak apalah, pilah. Nabi kata, pergi berjumpa dengan pendahulu. Maksudnya orang yang mendahului kita meninggal. Dia mati dulu pada kita. Pilah jumpa pendahulu kita al-khair, yang baik. Dan Nabi sebut nama Uthman bin Maz'un, iaitu Uthman bin Maz'un. Qala, kata Ibnu Abbas, wa bakat an-nisa. Bila Nabi kata macam tu di depan anak dia Ruqayyah yang nak meninggal ni, menangis ni orang perempuan, ada ramai-ramai ni di rumah Ruqayyah ni, menangis habis sebab tak boleh tahan. Faja'ala Umar yadribuhunna bisautih. Umar bila dengar orang perempuan menangis ni, dia ambil saut, dia ambil tungkat ada buat pukul orang ni, dia ambil, dia nak pergi balun perempuan ni semua. Dia ni cengih tak habis dia ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi larang meratui, meraung apabila ada kematian. Jadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bila benda tu Nabi larang, hampa buat, dia nak pergi bedai depa. Dia ambil saut dia, tungkat dia ni, hak pukul ni, dia pergi, dia nak pukul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar, da'hunna yabkin. Nabi kata Umar, biar pergi kat depa nak menangis. Wa iyyakunna wa na'iqas syaitan. Nabi kata kalau depa meraung dengan bunyi macam suara setan, baru hang marah depa. Tapi kalau depa sekadar menangis keluar air mata, biar pergi kat depa, jangan pergi duk larang depa. Nabi kata mahma yakun minal qalbi wal ain. Nabi kata apa yang terlahir daripada mata itu daripada hati. Menangis bila ada berita sedih, bila ada kematian, menangis itu daripada hati. Faminallahi warrahmah, itu adalah belas kesian yang mai daripada Allah. Kalau orang yang sampai tak tahu sedih, ini kawat. Kalau sedih, yang kesedihan tu mai daripada hati dia, itu adalah tanda rahmah, tanda belas kesian Allah. Allah bagi dalam hati kita. Wa mahma kana minal yad wal lisan. Tapi kalau sedih sampai tangan dengan mulut, Nabi kata famina syaitan, itu daripada syaitan. Ramai abang kata ni, mahang tak ada dah. Oh, riau, mulut riau, tangan, rambut, hutang baju berambung, runyah rambut, itu daripada syaitan. Tapi kalau kira sedih tu mai daripada hati, dia keluar air mata, itu daripada Allah. Itu tanda Allah bagi sifat rahmah dalam hati manusia. Wa qa'ada Rasul sallallahu alaihi wasallam ala syafiril qabri. Nabi pergi duduk mencangkung di tepi kubur Ruqayyah yang dikebumikan ni. Wa Fatimah ila janbih. Fatimah dia ada sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tabki. Fatimah menangis. Kakak dia meninggal, menangis. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu aina Fatimah bi thawbih rahmatan laha. Nabi bila tengok Fatimah menangis, Nabi ambil baju Nabi lap air mata Fatimah, kerana sayang Nabi kepada Fatimah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu riwayat Imam Ahmad dengan isnad yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di situ dapat kita faham hebatnya manusia yang bernama Uthman bin Maz'un ini. InsyaAllah kita baca ayat yang menceritakan tentang Uthman bin Maz'un ini. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Muka surat 315. Muka surat 315. Atas sekali. Kita masih di dalam tafsir suratul Nahl. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang menyuruh mengerjakan adil. Kita kata dalam kuliah kita yang lepas, ayat ni ayat apa? Ayat famous. Bila kita duduk dengar ayat ni, bila tiap-tiap kali sembahyang Jumaat bagi orang yang piawai. Ada orang dia, Jumaat ada, dia baca ayat ni kan? Pasal dia duduk pergi masa orang dah sembahyang dah. Dia sampai-sampai tu imam duduk baca Fatihah dah. Tungkang mutu pun tak lekat dah. Tumbang mutu tu pun dia tinggal. Dia lompat naik pergi sembahyang dia. Dia ni memang tak dengar ayat ni. Orang yang ada sebelum khatib naik atas mimbar, dia akan dengar ayat ni. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Maksud dia apa dia? Bahawasanya Allah Tuhan yang menyuruh kita buat adil. Allah suruh kita berlaku adil. Walaupun kepada orang bukan Islam, kita disuruh berlaku adil. Adil ni bukan kepada orang Islam sahaja, tapi kepada semua orang, termasuk kanak-kanak, termasuk perempuan, termasuk orang bukan Islam. Kita mesti berlaku adil. Dan Allah suruh kita berbuat baik. Ihsan maksud dia apa? Buat baik. Itu ingat hadis. Hadis yang Nabi SAW satu hari didatangi oleh satu orang laki-laki yang stranger. Kan? Buka kita hadis ni awal kita nanti jumpa. Satu orang stranger. Stranger maksudnya apa? Orang tak kenal dia, orang tak pernah tengok dia. Tiba-tiba dia muncul mai jumpa Nabi SAW dengan pakaian serba putih. Nabi tu ada dalam majlis ramai-ramai, dia masuk dari belakang tu, dia langkah debu mai depan. Dia belakang lutut dia dengan lutut Nabi SAW. Faqala, ya Rasulullah, mal iman. Dia belaga lutut dia dengan lutut Nabi. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, iman itu apa? Nabi kata, al-iman an tu'mina billah. Nabi cerita rukun iman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas itu dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, mal Islam? Ya Rasulullah, Islam itu apa? Nabi beritahu an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Nabi beritahu rukun Islam 1, 2, 3, 4, 5. 5 benda rukun Islam. Dia kata, ya Rasulullah, mal ihsan? Ya Rasulullah, ihsan itu apa? Ni kita baca ayat ni, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ni stranger yang masuk mai, nampak very good looking, nampak smart, nampak steady, tapi dia stranger. Sahabat-sahabat Nabi tak kenal dia. Dia bukan orang kampung kita. Dia ni tak tahu siapa, tak tahu mai pada mana. Masuk mai, terus langkah orang semua, mai belaga lutut dia dengan lutut Nabi SAW. Pi tanya Nabi soalan macam ni, iman itu apa? Islam itu apa? Dalam riwayat lain kata dia tanya Islam itu apa? Iman itu apa? Ni saya rujuk ni riwayat Al-Bukhari. Dia tanya iman itu apa? Dia tanya Islam itu apa? Lepas tu dia tanya mal ihsan. Yang kata ihsan itu apa? Qala Nabi SAW, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Nabi kata ihsan itu ialah kamu abdi diri kepada Allah macam kamu nampak Allah. Tapi kalau kamu tak nampak Allah, kamu kena tahu Allah melihat kamu. Itu ihsan. Maknanya dia ni jadi orang Islam, dia beriman kepada Allah dalam apa keadaan pun. Bukan mata orang tengok aja dia beriman. Tak, dia dalam apa keadaan pun. Dia buat apa benda pun, dalam keadaan seolah-olah dia tengok Allah. Kok mana cerita pun Allah tengok dia. Mereka hantar dalam WhatsApp
dekat saya satu video klip. Mereka buat satu testing kepada orang ramai. Satu orang lelaki berjalan sambil cakap handphone. Itu tangan dia sebelah seluk dalam poket. Masa dia bawa keluar tangan daripada poket tu saja dia bagi jatuh duit kertas bagi jatuh. Tak tahu RM10 ke RM50 ke apa, dia saja bagi jatuh. Sedangkan kamera ada 2 ambil gambar. Kamera 2 ambil gambar ni. Saja buat testing nak tengok ni sifat ihsan ada tak ada dekat orang ni. Duduk berjalan di tempat yang crowded, tempat orang ramai ni, dia duduk berjalan, satu orang duduk berjalan pegang handphone, satu tangan seluruh poket, dia cabut tangan daripada poket saja bagi jatuh satu duit kertas. Tengok kawan yang duk ikut belakang dia nampak duit kertas jatuh tu. Apa reaksi orang ini? Ada yang tengok, balik ke kanan ambil, terus kona pergi ke belah kanan. Balai. Itu dia panggil balai. Dia balaikan dia duit kontor. Kamera 2 ambil gambar. Kamera 2 ambil gambar. Ini satu puak, dia panggil puak pembalai. Dia mai pula ada satu jenis kumpulan manusia yang lain pula mai bila macam tu, dia ni dia cakap iPhone seluk tangan, duit jatuh, terus ambil duit tu, ligan dia. Tuan, duit tuan jatuh. Video klip tu nak cerita dekat kita kata sifat ihsan, nak cerita kat kita sifat amanah. Kadang-kadang dia merentasi agama, dia merentasi bangsa, dia merentasi segala-gala benda. Pasal apa? Pasal dalam kumpulan pembalai tadi ada perempuan pakai tudung. Ambil duit tu belah. Dalam kumpulan yang amanah ni, yang jumpa duit tu ambil pilihan bagi balik duit ni, ada orang bukan Islam. Pakai seluar pendek, yang perempuan tak pakai tudung dan sebagainya. Duit tu jatuh, ambil terus panggil, sir, your money. Dia nak abang kat kita apa dia? Sifat amanah, sifat ihsan, sifat ni dia tak semestinya ada dalam diri orang Islam saja. Ada orang Islam mengaku beriman kepada Allah tapi balai. Tapi ada orang dia tak Islam pun, dia tak beriman kepada Allah pun, tapi disiplin, nilai-nilai baik ada dalam diri dia. Dia ambil, dia pergi bagi balik. Rugilah orang-orang bukan Islam yang baik itu, kerana Islam syarat untuk dia mendapat syurga. Dan rugi juga orang yang mengaku Islam, yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi tidak ada amanah dalam diri dia. Dia tidak ihsan dengan Allah. Yang dia nak bagi tahu dalam video klip tu apa dia? Jadilah satu orang yang ada sifat ihsan. Kita Islam dah, kita dah beriman dah kepada Allah. Bagi ada hak tu satu lagi. Bagi ada hak tu. Apa dia? Kita menjadi abdi Allah dalam apa keadaan sekalipun. Tak kira depan orang, tak kira belakang orang. Kita buat benda yang Allah suruh, kita lari jauh daripada benda yang Allah larang. Bila mai hak lelaki-lelaki tadi dengan rupa segak, stranger, mai tanya soalan-soalan macam tu, Nabi jawab dekat dia, sehinggalah dia tanya, bila nak jadi kiamat? Nabi kata, mal mas'ul bi'alam minas sa'il. Tidaklah orang yang kena tanya aku ni lebih tahu daripada hang yang bertanya. Pasal apa Nabi jawab lagu tu? Sahabat yang duk ada keliling ni, satu duk suspend pasal tak kenal dia ni siapa. Yang kedua duk suspend dengar dia duk tanya Nabi soalan pukai-pukai. Yang ketiga, last bila Nabi kata dekat dia, aku ni orang yang kena tanya, aku taklah lebih tahu daripada hang yang bertanya. Maksud orang yang bertanya lebih tahu daripada Nabi. Siapa ni? Bangkit dia ni, selepas dia beritahu tanda-tanda kiamat, dia kata kiamat ni Allah aja tahu. Tapi tanda-tanda dia aku boleh abang. Dia beritahu dekat Nabi 1, 2, 3, 4 tanda, dia bangkit, dia pergi. Bila dia pergi saja, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ruddu alayya. Nabi kata kat sahabat-sahabat ni, apa tolong Ustaz, pergi panggil dia mai balik kat aku. Ni, siapa dia ni? Yang suspend ni, laki-laki handsome, yang siapa pun tak kenal ni. Mai tanya Nabi macam-macam ni, tiba-tiba bangkit pergi macam tu aja. Nabi kata, ruddu ilayya. Hampa pisat, panggil dia mai balik dekat aku. Ruddu alayya. Panggil mai balik dekat aku.
Fa akhadhu liyaruddu, pakat bangkit depa terkam pi nak panggil dia mai balik, pasal Nabi panggil balik. Falam yarau syai'a, pipi suddenly he disappeared. Macam satu drama orang putih. Suddenly he disappeared. Pipi tengok, tak ada dah dia ni. Syekh handsome suspect ni baru keluar aja daripada pintu, pipi cari, tak ada dah. Patah balik dia mai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Haza Jibril. Nabi kata itulah Jibril. Jaa liyu'alliman nas dinahum. Dia mai kerana dia nak mengajar hampa tentang agama hampa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita ada masa tu, takkan cari autograf sign satu. Jibril, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat yang kita baca ni dia kata innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan kepada kita semua ni supaya berlaku adil dan juga supaya kita ni ihsan. Maksudnya apa? Buat baik. Buat benda-benda yang baik. Seperti bagi sedekah. Bantu kepada yang empunya qarabah. Sedekah ni modok bagi. Tak boleh nak bagi banyak, bagi sikit. Tapi modok bagi. Sedekah ni. Orang minta 1,000, kita nak bagi 1,000, teruk lah. Dengan keadaan ekonomi hari ni, dengan anak keluar universiti 3 tahun dah tak ada kerja. Dengan keadaan macam ni, orang duk main minta derma 1,000. Kita kata minta 1,000 ni untuk apa? Tak ada apa saja. Ingat nak buat apa interior sikit dekat masjid kita, itu tak apa penting. Interior masjid ni tak apa penting. Waktu kita duit jenuh apa tak apa bagi. Waktu ekonomi tak apa cantik macam ni, itu bukan priority. Itu bukan priority. Tapi tang masjid perlu belanja untuk nak buat pengajian, untuk nak buat apa, aku bagi. Tiap-tiap kali mai kuliah lepas RM1 dalam tabung. Ada lebih sikit lepas RM10 dalam tabung. Itu sedekah. Itu infak kita fi sabilillah. Yang tu kena. Dalam memberi sedekah ini, dia kata apa? Wa ita'i dzil qurba. Ayat tu kata, utamakan adik-beradik. Kita ni orang kenal sebagai satu dermawan, satu kuat menderma. Kita tengok kakak kita sendiri hidup melarat. Keutamaan dia dulu. Pasal dia qarabah. Dia keluarga kita. Dan tegah daripada fahsya. Ayat tu. Wa yanha 'anil fahsya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tegah kita daripada buat fahsya. Fahsya ni maksudnya apa? Benda keji. Benda kotor. Iaitu zina. Zina itu ditegah. So abang hari ni apakah? Ustaz Casanova di penjara berapa tahun? Sebat 6 kali. Ustaz Casanova. La haula wa la quwata illa billah. Benda keji jangan buat. Dan juga jauhi benda-benda mungkar. Mungkar ni apa dia? Dia kata kufur. Maksiat kepada Allah. Dan juga berlaku zalim. Wal baghi, dan juga berlaku zalim. Maka adil dengan manusia itu ialah insaf. Insaf itu makna kita adil. Insaf ni maksudnya apa tuan-tuan? Kita sedang diri dan kita menghargai segala-galanya. Tadi mereka post dalam grup WhatsApp saya. Gambar satu keluarga orang Islam, rakyat Malaysia, hidup di tengah-tengah kebun getah. Bukan rumah. Dia buat dangau dengan menggunakan buluh saja. Pakai plastik-plastik, baja padi, apa semua, kepung-kepung, apa semua jadi rumah. Duduk satu keluarga dalam tu, suami isteri dengan anak kecil ada duduk dalam tu. Hantar dalam grup saya tadi. Kita bila tengok benda macam ni kena ada insaf. Kena ada insaf. Insaf ni maksudnya apa? Tengok kalau ada contact number, ada bank account dan sebagainya, cek dulu. Pasal kaki penipu banyak juga lah ni. Cek dulu. Pastikan kesahihan perkara itu.
Bahagian commercial crime, polis tangkap pun bukan sikit dah. Dia create cerita, dia masuk satu gambang, dia pergi ambil di Indonesia mana atau di bawah tu, dia bagi account number. Orang hadut main mengaji di Matang Buluh ni tak kira lah punya. Dia ni bos RM10, dia ni bos RM50, dia ni geram lepas pergi RM1,000 dan sebagainya. Belahak penjenayah ni. Bila cek balik tengok tak wujud pun benda tu. Tuan-tuan, kita kena ingat, dalam kita gairah buat baik, kita kena ingat ada orang yang gairah mengambil kesempatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apapun, insaf dalam hati kena ada. Satu. Yang kedua, insaf maksudnya apa? Kita sendiri syukur dan menghargai apa yang Allah bagi kat kita. Saya duk baca tajuk lah di Masjid Sultanah Bahiyah Al-Ostang. Duk baca cerita tentang apa? Tentang makan ni, dia kata jangan tinggal walaupun sebiji nasi dalam pinggan. Jangan. Mai pula adalah hadis yang baru ni baca punya, dia kata apa? Bukan sahaja jangan tinggal sebiji nasi pun dalam pinggan. Pasal apa? Pasal Nabi kata kita tak tahu barakah itu ada di mana. Mungkin barakah itu ada pada sebiji nasi tu. Demai pula hadis yang baru ni pula, dia kata apa? Nabi SAW kata bukan sahaja jangan tinggal sebiji nasi dalam pinggan. Nabi suruh palit. Tahu palit? Suruh palit dengan jari. Letak jari, palit di keliling pinggan tu. Walau kuah sekalipun, jangan tinggal. Habis. Pasal apa? Sama juga. Pasal tak tahu, mungkin barakah itu ada di kuah yang ditinggalkan itu. Maksudnya apa? Islam nak mengajak kita insaf dalam hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan insaf dengan Allah itu ialah mentauhidkan Allah. Insaf dengan manusia, tadi. Insaf dengan Allah ni, bila masa pun hati kita mengisbatkan Allah Tuhan yang Esa. Firman Allah, ya'izukum la'allakum tazakkarun. Mengajar Allah akan kamu dengan suruh dan tegah itu. Tuan-tuan, agama ni apa tuan-tuan? Agama ni ialah himpunan ataupun pakej hidup yang dipenuhi di dalamnya dengan perintah dan larangan. Itu agama. Kalau kita tak tahu apa Tuhan suruh, kita tak tahu apa yang Tuhan larang, kita tak ada agama. Orang yang ada agama, dia tahu apa Tuhan suruh, dia buat. Dia tahu apa yang Tuhan larang, dia tak buat. Dia beragama. Maka yang dikatakan pakej hidup Islam itu ialah pakej hidup yang di dalam dia ada perintah dan larangan. Ada peraturan. Kita dalam hidup ada peraturan. Ada Islam ajak kita berperaturan, berdisiplin. Pagi bangkit, hang mengantuk macam mana pun bangkit sembahyang subuh. Kalau hang bangkit pukul 7.30, subuh dah tak ada dah. Hang kira orang yang tak sembahyang dah. Kalau sekiranya Zuhur, dia tentukan masa dari 1.30 sampai pukul 4.45 misalnya. Hang kena ada disiplin. Hang kena semayang dalam tempoh masa tu. Kalau lepas pada pukul 5, hang dah tak semayang Zuhur dah. Islam mengajak kita supaya punctual dengan masa. Supaya kita reti macam mana nak urus masa kita. Islam mengajak kita hidup berdisiplin dan berperaturan. Saya baru ni pergi umrah. Sekali dengan singgah Turki. Orang kampung macam saya ni, itulah baru pertama kali pergi Turki. Kan? Baru pertama kali sampai Turki. Satu benda yang saya appreciate, kebersihan mereka. Masya Allah. Bersih negeri ni. Masuk bazar mereka tu, bazar, Grand Bazar apa bazar mereka ni, menjaga ni tuan-tuan. Kalau masuk, kalau nak ronda seluruh bazar tu sampai maghrib. Kalau masuk pagi sampai maghrib tak. Berlorong-lorong bazar dia. Jangan banding dengan bazar Chaurasta. Itu bukan bandingan. Besar punya bazar, nama pun Grand Bazar. Bersih tuan-tuan. Ni hadut jaga kedai ni, yang sales punya orang ni smart. Mereka dah memang handsome dah. Anak saya kata, ayah, di sini kalau nak cari orang untuk nak suruh jadi model, tak ada masalah pun, no? Pasal apa?
Hadut sapu sampah pun handsome. Hak kaya, hak toke ni saya kata lah ni. Hadut sapu sampah ni. Handsome. Dengan kulit mereka duduk dekat border Europe dengan Asia. Tetapi mereka ni more towards Europe. Mereka macam orang putih. The only thing is mereka majority Islam. 90%. Lebih daripada 90% Islam. Ada kata 95, ada kata 98% Islam. Budaya tu, budaya bersih tu. Allahu Akbar. Kita tengok bersih dah. Dia boleh main ambil satu cebok ayam joroi. Satu berui dia gonyoh depan pintu kedai dia. Joroi satu ayam dengan satu cebok. Dia berui. Dia kaut balik ayam tu masuk dalam cebok. Dia pituang ayam dia basuh depan kedai tu. Dia ada satu tempat outlet ayam tu, dia pitong tu. Jadi kerana duk perhati benda ni, saya tak beli apa lah di situ. Pasal masa saya habis dengan duk perhati dia ni. Baik, orang perempuan kata beli apa? Tak beli apa? Takkan tak beli apa? Pasal duk tengok benda ni. Disiplin mereka tu. Masya Allah tuan-tuan. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang pergi lagi sampai ke Jepun dan sebagainya, nak argue saya. Kata, Ustaz tu kira okey, Ustaz mau pergi Jepun. Jepun saya tak pergi lagi lah. Takat saya pergi, kita dah bagi salute dah dekat orang Turki ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam itu satu bab, disiplin agama itu satu bab. Kalau kita sudah ada Islam, kita ada pula disiplin tu. Kita umat yang terbaik. Yang Allah sebut dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik ummah yang dilahirkan kepada manusia semua. Kalau kita ada package ini. Rupanya package inilah yang disebut oleh khatib every Friday. Tu sebut benda ni. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Mengajar Allah akan kamu dengan suruh dan dengan tegah. Mudah-mudahan kamu terima akan pengajaran Allah itu. Maka berimanlah kamu kepadanya. Riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini perhimpunan ayat di dalam Quran. Bagi kebajikan dan kejahatan. Dan dengan sebab ayat inilah masuk Islam Osman bin Maz'un. Tu dia baru sampai cerita dia ni. Tuan-tuan, dah pukul 9:07. Kita baru baca 2, 4, 6, 7 baris baru baca. 7 baris. Walaupun baru 7 baris, tapi saya rasa kalau kita nak ambil pengajaran, banyak dah dalam pengajaran yang kita start daripada pukul 7 lebih tadi nak sampai pukul 9 ni. Osman bin Maz'un, ayat ni saja. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ayat ni sahaja menjadi asbab, menjadi sabab musabab kepada Osman bin Maz'un buat keputusan nak masuk Islam. Tuan-tuan, kaitkan balik dengan cerita Osman bin Maz'un yang saya cerita tadi ni. Memang budak baik, anak orang bangsawan, orang kaya Quraisy dan sebagainya, beranak mai di atas timbunan kekayaan. Tiba-tiba dia boleh buat keputusan besar dalam hidup dia. Dia tinggal benda tu semua kerana dia nak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa package Islam yang kita duk baca ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan jika tiada dalam Quran lain daripada ini ayat, nescaya benar atas menyata bagi tiap-tiap sesuatu. Sehingga kan ada orang kata apa? Quran ni kalau tak turun 30 juzuk tu, turun ayat ni saja pun cukup lah. Pasal apa? Pasal ayat ni suruh kita jadi orang Islam yang adil, suruh kita jadi orang Islam yang ada ihsan, dan suruh supaya kita ni selalu buat kebaikan, terutamanya kepada adik-beradik. Dan ayat ni suruh kita jauhi benda-benda yang keji dan mungkar. Kalau sekiranya kita buat benda ni saja, cukup dah.
Kita dah jadi orang Islam yang baik dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Ini dia mai cerita lain pula. Firman Allah, dan sempurnakan olehmu wahai orang Islam dengan janji Allah. Yakni daripada janji nak beriman dengan Allah, janji nak tunai segala kerjaan syarak dan perintah Allah, janji nak patuh kepada segala suruh dan tegah Allah. Pastikanlah kita tidak memukiri janji ini dengan Allah. Tuan-tuan, bila kita janji dengan Tuhan? Bila? Bila? Yang kita janji dengan Allah ni bila? Satu yang kita tak tahu, Allah bagi tahu. Waktu duduk di dalam alam arwah. Waktu kita masih dalam roh perut mak. Allah sudah pergi jumpa, sudah minta satu pengakuan daripada kita. Allah kata, alastu bi rabbikum. Mana kita tahu benda ni? Allah cerita dalam Quran. Masa kita duduk dalam alam arwah, kita sudah diminta satu perjanjian. Tuhan kata kat kita, alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhan hamba? Jawab roh semua. Tak kira orang Arab, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang semua ni duk ada dalam alam arwah ni. Bila ditanya soalan tu semasa kita duduk di alam arwah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan hang? Qalu bala syahidna. Kita kata dekat Tuhan, bahkan kami naik saksi engkau Tuhan kami. Satu, kita janji dengan Tuhan. Yang kedua bila tuan-tuan? Tiap-tiap hari dalam sembahyang. Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita baca doa iftitah. Di antara doa iftitah tu apa dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita janji dengan Tuhan, inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, dan ibadat aku, wa mahyaya, hidup aku, wa mamati, dan mati aku, lillahi rabbil alamin. Kita janji dengan Tuhan tiap-tiap kali sembahyang. Semua ni kerana Allah, Tuhan semesta alam. Tiba-tiba habis sembahyang, kita mukiri janji. Ayat ni nak mai warning kita tentang benda ni. Ayat ni dia nak bagi amaran dekat kita. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan sempurnakan olehmu wahai orang Islam akan janji kamu dengan Allah. Daripada nak beriman dengan Allah, dan daripada nak menunaikan segala kerja syarak, daripada nak patuh kepada suruh dan tegah Allah, tunaikanlah, kerana itu janji kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, wala tanqudul aiman ba'da tawkidiha, dan janganlah kamu batal perjanjian itu. Kita dah janji dah dengan Allah, aku hidup, aku mati, segala benda yang aku buat ni kerana-Mu ya Allah. Jangan kita mukiri janji itu. Jangan kita batalkan janji itu. Jangan kita rosakkan janji yang kita buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada berjanji, kukuhnya kamu dengan Allah. Kita janji ni tiap-tiap kali sembahyang, kita baca doa iftitah, kita janji dengan Allah. Maknanya apa? Kita dah janji, kita perkemah janji itu. Kita perkemah janji itu setidak-tidaknya sehari 5 kali. Setidak-tidaknya. Kadang-kadang lebih. Kita sembahyang sunat rawatib, kita bangkit sembahyang tahajud, pagi kita buat sembahyang sunat fajar, kita buat sembahyang sunat duha, dan tiap-tiap kali itu kita duk repeat janji kita dengan Allah. Repeat itu maksudnya kita mengukuhkan janji kita dengan Allah. Bagaimana kita boleh mukir janji setelah kita janji kukuh-kukuh dengan Allah? Ini yang ayat ni nak beritahu. Wa qad ja'altumullaha alaikum kafilah, dan sungguh kamu jadikan Allah Subhanahu wa taala atas kamu itu dhamin, yakni dengan sempurna janji. Kamu jadikan Allah itu sebagai dhamin, sebagai guarantor kepada janji kamu.
Ni kita doa iftitah ni, Allah. Kita duk semayang menghadap Allah. Kita jadikan Allah itu garantor. Yang kita nak buat apa yang kita janji. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahu barang yang kamu buat. Tuhan tahu. Tuan-tuan pergi negeri mana pun, duduk tang mana pun, dengan siapa pun, buat apa pun Tuhan tahu. Tiada tersembunyi atas Allah satu perbuatan kamu itu. Tak ada satu benda. Tak ada satu benda yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Saya ada satu kawan dulu, cikgu sama mengajar di Al-Irsyad. Kawan saya. Bapa dia ada tanah. Kalau kita pergi Sungai Dor, kita masuk highway. Dekat Kuih Tiaw, telur dibasuh tu. Kita masuk highway. Kita masuk highway, on the way nak ke Seberang Jaya tu, sebelah kanan kita ada tanah kebun nyong. Dulu lah dah jadi apa tempat jual lori lah apa segala bagai kan. Apa dia ada tanah situ. Beli zaman harga berapa ribu ringgit dulu ni, murah. Dan bapa dia ni, orang tua kampung ni, bayar hasil tanah. Tiap-tiap tahun pergi bayar hasil tanah. Setiba satu hari, bapa dia pergi nak bayar hasil tanah. Mereka pejabat tanah kata kat pak dia, kata pakcik nak bayar hasil tanah siapa ni? Pak dia kata tanah saya. Ni tanah Cina ni. Dia kata kok mana mai tanah Cina, saya tak pernah jual kat siapa pun. Saya ada resip, saya ada bayar tiap-tiap tahun, saya ada resip. Tak tahulah, tapi pakcik dah jual dah, kata saya tak jual. Nampak tuan? Nampak? Something wrong somewhere. Tak tahu tak mana. Dia main di sekolah. Maksud saya duduk di Irsyad. Dia kata, Ustaz ni bapa saya tanah ni apa ni jadi masalah. Saya tak tahu nak buat macam mana. Saya pun tak tahu juga. Saya bukan kaki beli tanah. Saya tak ada tanah. Sebidang pun tak ada. Ada rumah tu ya. Saya bukan kaki beli tanah. Saya jauh sekali daripada nak jadi kaki buah harta dengan memiliki tanah. Tak ada. Sebidang tanah tak ada selain kat rumah tu. Jadi saya tak berapa arif tentang hal-hal berkaitan dengan tanah ni. Saya tak erti. Orang nak abang Ustaz ni harga bagus, bicara orang lain. Bukan nak abang tak tahu pasal apa. Pasal saya duk tengok kes orang beli tanah menjadi serabut ni cukup banyak. Serabut dengan broker hak jual, serabut ni cukup banyak. Duk pergi cari penyakit ni siapa suruh. Baguslah kepada orang yang ada tanah tu. Bagus. Pasal apa? Orang kata tanah ni macam bengkang. Lagi duk potong, lagi kecil, dia tak akan jadi lagi banyak. So kalau kita ada memiliki tanah, kita seolah-olah memiliki satu, orang kata. Tapi orang tak cerita serabut alam hadut jadi berkaitan dengan tanah ni. So saya kata, cut short the story. Saya kata hampir cari satu lawyer yang pandai dalam pengurusan tanah ni, bagi dia handle kes ni. Apa dia tanya, berurusan dengan dia. Saya pun tak follow up dia. Cuma sekali dia beritahu kat saya, dia kata apa? Lawyer sudah caveat. Tahu caveat? Caveat tanah tu. Pasal ada pertikaian terhadap tanah tu. Jadi dia ambil perintah mahkamah caveat tanah tu. Bila tanah tu di caveat, kawan hak beli ni pun tak boleh buat apa dengan tanah tu. Dia tak boleh nak develop tanah tu pasal ada benda ni, ada pertikaian di mahkamah. Mahkamah sudah keluar arahan caveat, kacau. Jadi kawan yang beli ni, Cina yang beli ni, mai jumpa family dia, kata lah macam ni. Dia kata, tak apa agak bicara cerita abad tanah ni pula. Tak apa agak dia. Kan? Jadi dia mai jumpa depan ni, dia kata lah macam ni. Dia kata saya pun tak tahu. Saya memang betul-betul saya ingat saya beli tanah ni daripada tuan tanah. Ada orang tuan-tuan boleh pergi buat kerja jahat macam ni. Buat kerja jahat macam ni. Siapa dia tak tahu. Tapi boleh pergi buat kerja jahat macam ni. Pergi cari satu IC yang nama dengan bin sama dengan tuan punya tanah.
Pi wujudkan satu transaction jual beli yang palsu dan sebagainya, tiba-tiba tanah tu pindah milik. Siapa buat? Allah saja yang tahu. Nampak tuan? Pasal apa jadi macam ni? Pasal manusia semakin tidak amanah. Dia jadi macam ni. So ambil satu lawyer ni lawan lawyer tu pula pergi mati pula. Kes tak dah selesai. Kalau dia dengar kuliah ni, esok dia telefon saya lah. Hai Ustaz, ceritakan. Jadi dia ada bagi tahu kat saya, dia update saya last yang tu. Dia kata, Ustaz, kami dah ambil dah satu lawyer, nampak kes dah cantik dah duduk jalan. Arwah pula lawyer ni. Jadi kes tu tak selesai juga. Jadi Cina hak beli ni mai jumpa keluarga dia. Dia tawarkan satu formula tolak ansur. Dia kata, aku dah beli tanah tu pun bermilion harga. Duit aku dah bayar dah, dia kata. Jadi lah ni dia kata, tolong jangan buat naya aku. Dia kata, aku nak buat menyaga di atas tanah tu. So dia offer dekat mereka ni 400,000 kah. Masa tu kawan saya tanya, patut dah ambil. Jangan tanya saya bukan Pak Ang. Tanya Pak Ang, pasal dia yang beli tanah tu. Dia tanya orang tua ni, walaupun dia orang tua kampung dia apa, dia kata, aku tak akan reda tanah aku, walau sejengkai pun orang ambil ratus ribu ke apa, aku tak mau. Walau juta sekalipun yang dia mai tawarkan aku tak akan terima. Aku mau tanah aku, dia kata. Cantik tuan. Moral daripada cerita ni, saya nak abang apa ni, ayat yang kita duk baca ni, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ayat ni suruh kita berlaku adil dan suruh kita ni buat baik. Orang yang terlibat di dalam konspirasi ini adalah orang jahat dan telah melakukan zalim ke atas tuan tanah. Dan kita baru baca di Masjid Sultanah Bahiyah, satu orang sahabat Nabi yang dijamin syurga, Sa'id bin Zaid. Satu perempuan nama Arwah mai tuduh Sa'id, kata Sa'id ambil tanah dia. Dia tak puas hati. Kes ni dibawa kepada Khalifah. Khalifah panggil Sa'id. Sedangkan Sa'id ini termasuk dah 10 orang yang dijamin syurga. Bila Khalifah panggil dia, dia pergi jumpa Khalifah. Khalifah tanya dia. Khalifah kata, hang ada satu pertuduhan di sini. Kata hang mengambil tanah perempuan ni, tanah Arwah ni. Sa'id bila dengar benda tu, dia terkejut. Dia kata, aku ambil tanah dia, dia kata. Sedangkan aku sendiri dengar Nabi SAW kata, siapa yang ambil tanah orang secara zalim, di hari akhirat esok, Allah akan perintahkan 7 lapis bumi himpit dia. Aku sendiri dengar Nabi kata lagu tu. Takkan aku nak pergi buat benda tu. Khalifah dengar takut. Pasal dia tahu Sa'id ini sahabat yang jamin syurga. Khalifah kata, okey, aku tidak akan tanya apa dah kang lepas ni. Case close. Sa'id tak puas hati. Dia terus doa, dia kata, ya Allah, kalaulah perempuan ini dia berbohong dengan memfitnah aku minta kepadamu ya Allah, jangan matikan dia melainkan setelah matanya buta, dan aku mohon padamu ya Allah, biar dia mati di atas tanah yang dia tuduh aku ambil itu. Kata rawi hadis itu, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Besar. Perempuan ni buta sebelum mati. Dalam keadaan buta, jalan teraba-raba, dia terpelonok. Tahu terpelonok? Dia jatuh dalam lubang di atas bumi yang dia tuduh Sa'id itu ni. Jatuh mati. Makbul doa sahabat Nabi yang hebat ini. Moralnya apa dia? Jangan buat jahat, jangan buat zalim pada siapa-siapa pun dalam kes apapun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah janji dengan Allah, kita nak jadi orang Islam yang baik. Jangan kita mukiri janji itu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang kamu buat. Nah, wallahu a'lam. Kita berhenti tu. Suara pun makin 2 minit dah. Dan InsyaAllah kita masuk ayat yang berikutnya.
wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwah ankathan. Tuan buat mai dalam bentuk bandingan. Tuhan kata janganlah hampa ni jadi macam mana satu perempuan. Yang perempuan ni daripada pagi duk tenun kain. Daripada pagi, bangkit pagi sembahyang subuh start duk tenun kain. Menjelang malam dah jadi kain tenunan dia dah jadi besar dah. Bila mai malam, rongkai, ronyeh balik semua sekali. Nanti esok pagi lepas sembahyang subuh tenun balik. Mai kat nak maghrib, ronyeh balik. Ronyeh buat bagi berapa cabuk. Macam itulah hari-hari punya duk buat kerja. Dan kitab ni tuan-tuan dia tengok penulis kitab ni terjemah apa kepada perempuan ni. Sedap terjemahan dia, tapi bulan depan baru baca. Apa penulis kitab ni terjemah pada perempuan yang buat kerja macam ni. Ini bandingan kepada manusia macam kita ni. Tiap-tiap hari sembahyang Allahu Akbar, duk berjanji dengan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji. Habis sembahyang, ronyai balik. Kita tak tunai apa yang kita janji dengan Allah. Selagi masuk waktu, Allahu Akbar, lagi sekali, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Habis sembahyang, ronyai balik. Samalah kita dengan perempuan yang duk tenun kain daripada lepas subuh, malam ronyai balik. Tuhan kata apa? Jangan macam tu. InsyaAllah kita akan baca pada kuliah yang akan datang, insyaAllah. Kemudian dia akan mai pula cerita sahabat Nabi. Dan ada di kalangan sahabat Nabi ni, siapa dia ni? Kita nak tengok pula dia ni. Siapa dia ni? Yang satu masa pernah jadi Nabi punya right hand man, orang kanan Nabi. Penulis wahyu Nabi. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib. Dia penulis wahyu Nabi. Tiba-tiba menentang Nabi. Kita nak tengok siapa dia ni. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa allazina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بسم الله.